Mual Bicara, lintas langsung, program interaktif yang bermutu tinggi, lagi menarik. Kelainan pastinya untuk anda. Bernama radio di saluran 711 MyTV. Jom jalan-jalan ke Johor Bahru. Kalau anda melancong ke Johor Bahru, jangan lupa untuk singgah di sekitar kawasan Istana Bukit Sirim. Destinasi ini sering menjadi tumpuan pelancong, terutamanya untuk bersantai sambil melihat pemandangan istana dan juga landscape yang cantik, terutama pada waktu malam. Di sini juga terletaknya mercu tanda binaan mahkota yang sering menjadi lokasi kegemaran pelancong untuk berselfie dan melihat sendiri kemewahan binaan di kawasan istana itu. Jangan lupa untuk tune ke 107.5 FM untuk frekuensi di Johor Bahru. Spektrum Pagi Bernama Radio. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, dan seperti yang kita janjikan, waktu ini kita bawakan program Jendela Fikir. Hari ini kita nak bawakan cerita tentang angkasa. Biasa bila sebut tentang angkasa, yang kita bayangkan adalah angkasawannya. Kan ya, senang ke nak pergi naik ke angkasa tu? Kan bagaimanakah cara yang sebenarnya? Sebenarnya ianya meliputi lebih daripada itu lagi, apalagi tentang teknologi-teknologi yang digunakan. Okey, bila bercerita tentang angkasa ini. Jadi topik yang kita akan bawakan adalah tentang perkembangan teknologi angkasa di Malaysia. Kerana kalau kita lihat ya, teknologi yang digunakan pada masa ini bermula dengan eksplorasi angkasa lepas, di mana ia memerlukan tahap kejuruteraan dan aplikasian teknologi yang tertinggi. Jadi teknologi angkasa ini kemudiannya telah dikomersialkan bagi memenuhi keperluan kita pada hari ini. Secara umumnya, teknologi angkasa boleh didefinisikan sebagai teknologi yang dibangunkan untuk digunakan bagi tujuan penerokaan angkasa lepas, contohnya macam satelit, pelancar dan juga kapal angkasa. Jadi kebanyakan masyarakat masa kini menggunakan teknologi angkasa pada setiap hari. Contohnya macam kita guna GPS. Saya guna perkataan yang senang sebut lah. Kan kalau kat sini dia tulis ni, sistem penentu dudukan global. Okey, antara lain contohnya ramalan cuaca dan sebagainya. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi, kita terus saja bersama-sama dengan tetamu kita. Kita ada geospesialis Haji Azli Kamil Napiah yang merupakan ketua pengarah dari Agensi Angkasa Malaysia MAISA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami, Encik Azli. Ya. Okey, jadi mungkin Cik Azli boleh bercakap dekat dengan mic sikit, supaya baru jelas kedengaran suara Cik Azli ya. Okey, Cik Azli, kita nak tahu apa sebenarnya peranan Agensi Angkasa Malaysia MAISA dalam bidang teknologi angkasa ini. Baik, teknologi Agensi Angkasa Malaysia adalah sebuah jabatan penuh kerajaan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. So antara peranan utama ni ialah untuk memastikan kita melaksanakan dasar angkasa negara 2030 yang telah dibentuk pada 2017. Dan selain daripada itu, sebagai entiti penyelidikan dan pembangunan, MAISA juga menerajui inisiatif dan juga aktiviti yang berkait rapat dengan teknologi, aplikasi dan sains angkasa. Selain daripada itu, MAISA juga bertanggungjawab untuk mengkoordinasi data dan maklumat yang diperolehi melalui teknologi angkasa ini bagi tujuan pelbagai perkhidmatan dan juga aplikasi yang dibangunkan dalam negara kita. Selain daripada itu, bagi memperkasa lagi pembangunan teknologi angkasa, MAISA juga menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan yang teknikal bagi tujuan pengujian dan pengukuran yang berkait rapat dengan sistem ataupun teknologi angkasa di Malaysia. Selain kita juga mengkoordinasi eksplorasi angkasa serta mengukuhkan jaringan antarabangsa yang berkait rapat dengan teknologi angkasa di seluruh dunia. Hakikatnya kita dalam pada hari ini kita sebenarnya sangat rapat dengan kehidupan kita dengan teknologi angkasa. Tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar ya. Hari ini kita bersiaran pun sebenarnya menggunakan asas teknologi angkasa, iaitu daripada satelit komunikasi ya. Begitu juga dengan kita membuat pemetaan dalam negara kita. Apa juga jenis pemetaan? So maklumat daripada satelit yang mencerap
maklumat permukaan bumi digunakan sebagai asas untuk tujuan pemetaan di negara kita. Selain penentu kedudukan yang Puan sebutkan sebentar tadi. Ya, GPS ya? Ya, GPS. Dan apa yang lebih menarik ialah hasil daripada pembangunan teknologi angkasa ini. Kadang-kadang kita tidak sedar. Contoh saya bagi bermulanya penapis air. Sebenarnya teknologi itu digunakan di angkasa sebelum ini. Oh, ya. Selain daripada itu, kita ada macam kamera telefon kita yang kecil itu. Sebenarnya dia dicipta untuk tujuan dibawa ke angkasa untuk merakam gambar-gambar di angkasa. Oleh kerana angkasa ini sangat sensitif kepada berat sesuatu equipment, sesuatu peralatan untuk dinaikkan ke angkasa. So jadi kita cenderung untuk mencipta yang bersaiz kecil dan nano. Ya. Begitu juga dengan betul dekat dengan kita rupanya ya. Cermin kalis gurisan. Begitu juga ya untuk kita gunakan dalam helmet sebenarnya. Asasnya penciptaan itu di angkasa. Dan yang ingat terakhir ini kita lihat bahasa Inggeris ni vertical farming. Dan begitu juga sebenarnya dimulakan pengujian itu di angkasa lepas, di stesen angkasa antarabangsa. So itu antara yang mungkin dekat dengan kita, tetapi kita jarang melihat aspek ini. Termasuklah kalau kita lihat chip, peralatan chip yang kecil-kecil itu sebenarnya digunakan untuk di angkasa terlebih dahulu. Baik. Itu dia. Kan betul-betul dekat rupanya sebenarnya penggunaan teknologi yang asalnya daripada angkasa tadi, seperti yang Cik Azli katakan, yang kita guna setiap hari. Macam saya sendiri dah memang secara jelas lah kan, hari-hari ke udara pagi-pagi ni kan memang menggunakan teknologi angkasa ini. Okey, dan tentang perkembangan teknologi. Tadi Cik Aziz dah sentuh dah sedikit kan bagaimana teknologi daripada angkasa tu kita dah guna dah dalam kehidupan seharian kita. Dan perkembangan teknologi angkasa di Malaysia ini secara umumnya bagaimana perkembangannya itu? Baik, negara kita mula meneroka teknologi angkasa ni saya ingat seawal 70-an. Pada masa tu kita hanya menumpu kepada komunikasi, iaitu kita ada stesen penerima frekuensi di Kuantan ya. Tetapi untuk lebih memanfaatkan teknologi angkasa, iaitu teknologi angkasa remote sensing. Remote sensing ni bahasa Melayu dia kita panggil penderiaan jauh lah. Maknanya teknologi ini satu kamera diletakkan di satelit untuk merakam apa juga aktiviti di permukaan bumi setiap hari. So jadi asasnya dulu kita gunakan untuk tujuan keselamatan dan kedaulatan negara ya. Tetapi oleh kerana teknologi itu semakin maju dan dia telah pun dimanfaatkan dalam pelbagai bentuk. So jadi teknologi remote sensing dimulakan sejak 1988. Ya, begitu juga dengan 1992 lebih kurang begitu, dan negara telah mula menghantar satelit mereka sendiri, satelit kita sendiri. Setakat ini kita ada lebih kurang 10 satelit di atas sana. 6 daripadanya ialah satelit komunikasi, termasuk yang terbaru tahun lepas kalau kita dengar, iaitu Miasat 3D. Yang dilancarkan di Koro itu untuk tujuan komunikasi kita, TV, radio dan juga telefon lah, cellphone. Dan kita ada lagi 2 satelit remote sensing dan 2 satelit yang bersaiz cube ya, bersaiz kecil. Dan keseluruhan kita ada 10 jenis satelit di atas sana. Tetapi apa yang lebih menarik ialah apabila kita memanfaatkan teknologi angkasa, ialah kita mulakan dengan memperkenalkan teknologi ini kepada rakyat dan negara secara keseluruhannya. Iaitu kita tumpukan dengan apa yang dipanggil bahasa Inggerisnya downstream, iaitu di hiliran. Dan apabila ia memberi manfaat, so kerajaan membina peringkat yang kedua, iaitu dipanggil segmen bumi, iaitu memastikan sebuah maklumat dan data itu dapat diterima dalam masa yang diperlukan. Ya. So dan terakhir sekarang ni sejak dasar angkasa negara dibangunkan, kita pun telah cuba menumpu kepada segmen angkasa yang belum kita teroka sepenuhnya. Dan apa yang lebih menarik ialah kita nak bergerak daripada sebagai pengguna kepada pencipta. Ini adalah penting sebab teknologi angkasa di akhir-akhir ini, khususnya era post-COVID ini,
dia merupakan salah satu aspek yang berpotensi untuk menyumbang kepada pembangunan ekonomi sesebuah negara. So teknologi ini telah mula diteroka oleh negara-negara maju, tapi Malaysia juga berpeluang untuk memastikan teknologi angkasa ini sebagai penyumbang ekonomi baru negara menjelang 2030. Baik, okey. Tadi sebelum kata kita ke udara, Cik Azli ada kongsikan juga di mana sektor angkasa ini antara yang tidak terjejas ketika musim COVID pada tahun 2020-2021 dahulu itu cukup menarik sebenarnya, daripada pengguna kepada pencipta. Itu dia misi yang ingin dilakukan. Dan kalau kita lihat di sini di keterangan yang saya perolehi ini ada by segment rupanya segmen pengguna, segmen bumi. Itu apa dia sebenarnya, Encik Azli? Itulah bagaimana kita nak membangun dan mengoperasikan teknologi angkasa dalam negara kita. Baik. Kita mulakan dengan segmen pengguna ni, maknanya kita nak merakyatkan teknologi di peringkat pengguna. So hari ini petani untuk memantau sawah dia tak perlu ke sawah. Sebagai itu. Dan ia telah pun dimanfaatkan sejak 2010. Sampai ke hari ini kita dengan Jabatan Pertanian memantau 12 jelapan padi seluruh negara dengan menggunakan teknologi ini. Dan tambahan pula, kita bantu nelayan kita umpamanya untuk pergi menangkap ikan, dengan keadaan dia dah tahu kat mana nak tangkap. So dia mengurangkan masa pencarian dan juga bahan api. Baik. Dan lebih menarik, tangkapan dia meningkat. Dan ini telah dibuktikan, kita bekerjasama dengan Jabatan Perikanan, NECMAT dan sebagainya untuk memastikan nelayan kita memperoleh pendapatan yang tinggi dan baik, dan untuk memastikan jaminan keselamatan makanan negara kita sentiasa diberi perhatian dan terjamin itu dia kan. Mungkin ini adalah di luar bidang pengetahuan kita kalau kita bukan nelayan, jadi kita tak tahu Cik Azli kan. Rupanya senang dah, walaupun laut terbentang luas, tapi para nelayan ni dah cukup mudah dah untuk pergi ke kawasan yang dah betul-betul ada ikan. Cukup mudah, masa jimat kan, enjin petrol pun jimat. Itu Cik Azli Okey, dan untuk anda yang mungkin baru sahaja yang dengarkan kami pada waktu ini, kita bersama-sama dalam program Jendela Fikir. Topik yang sangat menarik tentang perkembangan teknologi angkasa di Malaysia. Tanpa kita sedar sebenarnya penggunaan teknologi itu dekat sangat dengan kita kan. Pegang saja smartphone memang dah dekat dengan teknologi dah. Dan bersama-sama dengan kita pada waktu ini kita ada geospecialist Tuan Haji Azli Kamil Napiah yang merupakan Ketua Pengarah dari Agensi Angkasa Malaysia MAISA. Dan kita nak tahu juga Encik Azli bagaimana pelaksanaan Dasar Angkasa Negara 2030 ataupun DAN 2030 ini, dan apa pula faedah Dasar Angkasa Negara ini kepada negara itu sendiri. Baik. Dasar Angkasa Negara walaupun mungkin agak lewat berbanding kita pakai teknologi itu pada awal 1988, tetapi dasar angkasa yang diwujudkan pada 2017 sebenarnya membentuk satu dasar yang cukup penting kepada negara untuk pergi lebih jauh dalam pembangunan dan pengoperasian teknologi angkasa. Justru kita lihat sasaran kita ialah ada beberapa perkara yang penting dalam pelaksanaan dasar itu. Yang pertama ialah bagaimana kalau kita berpotensi untuk memanfaatkan teknologi angkasa menyumbang sekurang-kurangnya 1% kepada keluaran dalam negara kasar menjelang 2030. Ini dalam bentuk sumbangan ekonomi kepada negara. So 1% saya boleh anggarkan lebih kurang 10 bilion. Ini penting kerana teknologi angkasa bukan saja teknologi maju, tetapi nilai dia terlalu tinggi dalam penciptaan, dalam penggunaan dan sebagainya. Pada masa yang sama, kita juga nak memastikan dasar ini juga memberi ruang dan peluang kepada pembukaan ataupun tawaran pekerjaan yang baru, sekurang-kurangnya 5,000 peluang pekerjaan baru pada generasi muda kita. Sebab teknologi sentiasa berubah dan dinamik, dan kita perlukan pakar-pakar tempatan kita yang berkesinambungan. Kita lihat telefon sendiri pun dah berubah daripada versi yang lama sampai hari ini satelit daripada yang besar-besar kepada yang sekecil-kecilnya, sebab dia nak mengurangkan kos. Tapi kita perlu ingat juga bahawa kenapa ia diteroka. Kerana tidak lain dan tidak bukan, kita dengar negara maju nak pergi ke planet Marikh, dan Amerika sedang merangka program untuk pergi ke bulan semula. Betul. Pada kami yang di dalam penyelidikan dan pembangunan ini melihat kepada
apabila satu hasrat direncanakan, ia tidak lain dan tidak bukan ialah untuk membentuk berapa banyak teknologi baru yang boleh dicipta. Inilah sepanjang perjalanan itu berapa banyak teknologi boleh cipta. Kalau hari ini kita cerita, Puan sebut tadi, kita COVID kita tak terjejas sebab kita tidak berurusan secara fizikal. Ya. Kita jadi secara remote. Yang Marhain ni tak faham macam apa benda pun teknologi angkasa ni. Rupanya setelah Encik Aziz kongsikan baru kita nampak. Oh, rupanya ini hasil daripada teknologi dari angkasa itu tadi kan. So 40 juta setahun kita anggarkan dalam kita menguruskan maklumat permukaan bumi yang kita boleh contribute sumbangkan kepada ekonomi negara menjelang 2030. Dan insyaAllah kalau segala-galanya berjalan lancar dalam pelaksanaan dasar ini, Malaysia kita sasarkan untuk menjadi 3 teratas dalam rantau Asia Tenggara dalam pembangunan dan juga pengoperasian teknologi angkasa, insyaAllah. Baik, okey, cukup menarik. Baik, sahabat kita tanya ni kan di TikTok kita ni, dia tanya, Raizul tanya, adakah teknologi ruang angkasa ni ada tak di kalangan ataupun di antara kan teknologi tersebut dihasilkan oleh anak tempatan? Ya. So ini satu perkara yang penting dalam dasar kita, iaitu dasar yang dalam dasar ni ada 5 teras sebenarnya. Teras yang kedua, ketiga dan 4 itu sangat penting, iaitu untuk memastikan negara memiliki infrastruktur dan aplikasi yang bermanfaat kepada rakyat. Yang ketiga untuk pembangunan dan pembinaan pakar-pakar tempatan. Dan yang keempat untuk menyumbang ekonomi dan kesejahteraan negara, iaitu penglibatan industri-industri tempatan dalam pembangunan teknologi angkasa. Hari ini telah ada beberapa entiti kalau mungkin saya boleh kongsikan, ada lebih kurang 63 local industry ataupun syarikat-syarikat tempatan yang telah tumbuh yang berkecimpung dalam teknologi angkasa, dan ada yang antaranya telah mula mereka chapter komponen-komponen yang melibatkan teknologi angkasa. Contohnya ada satu syarikat telah mula meneroka membina propulsion ataupun enjin roket yang green technology. Yang ini merupakan satu inisiatif baru. Selain daripada beberapa syarikat lagi yang telah meneroka satelit-satelit bersaiz kecil untuk digunakan dalam meneroka angkasa lepas. Itu di peringkat huluan. Di peringkat hiliran, saya kira ada lebih kurang dalam 80% daripada syarikat itu memanfaatkan teknologi angkasa ini dalam pelbagai bidang. Kalau hari ini MISA sendiri menerajui pembangunan aplikasi ini dalam negara kita, khususnya saya tumpukan kepada kementerian dan jabatan kerajaan, sehingga kini kami telah cipta lebih kurang 50 sistem aplikasi dalam pelbagai bidang lah. Audit, pengurusan sumber, hutan, tanaman, perikanan, dan yang pastinya perkara-perkara ini memberi manfaat kepada rakyat dan negara. Yang saya ingat yang agak dekat ialah apabila kita manfaatkan teknologi angkasa untuk membantu mencari air bawah tanah di kawasan-kawasan yang mana mengalami masalah bekalan air. So kami dah laksanakan sejak 2011. Ada 9 telaga tube yang telah dibangunkan dan dimanfaatkan sejak itu, dan telah dimanfaatkan lebih kurang 7,000 masyarakat setempat yang mengalami masalah bekalan air. Dan setakat ini lebih kurang 40 juta liter telah dimanfaatkan. Itu air mineral yang sangat bagus untuk tujuan kehidupan. Okey, jadi cukup menarik sebenarnya hasil daripada anak-anak tempatan juga. Okey, jadi itulah yang nak diramaikan tadi, seperti yang Encik Azli sentuh di awal program ini tadi. Baik, dan soalan lagi sahabat kita tanya, Encik Azli, dia tanya kalau kata perubahan iklim di dunia, kita tahu perubahan iklim berlaku sekarang ini kan, adakah teknologi angkasa kita ni mampu mengenal pasti daripada mana punca ia berlaku dan sebagainya? Baik, teknologi angkasa, kalau kita menjurus kepada remote sensing itu sendiri, remote sensing ini dia membekalkan maklumat. Kita tahu era zaman abad ke-20 ini, izinkan saya bersebut information is a currency, a world currency. Betul. So maknanya maklumat ini memberikan sumber kepada banyak penyelesaian dan isu. Dan apabila satelit itu telah berada di atas dan banyak maklumat yang dirakamkan berkaitan dengan permukaan bumi, so kita boleh rakamkan berkaitan dengan maklumat pergerakan awan kita. Begitu juga kami pernah
explore ataupun bangunkan satu aplikasi untuk meramal kawasan-kawasan yang berpotensi berlaku tanah runtuh seluruh negara. Dan ini adalah antara yang boleh dimanfaatkan maklumat-maklumat yang diperolehi daripada satelit ini. Begitu juga dengan banjir umpamanya. So aplikasi banjir ini kita bangunkan antaranya yang tujuan membantu agensi-agensi seperti NADMA dan sebagainya untuk mengenal pasti kawasan-kawasan yang memang berisiko dan yang kena banjir, dan juga untuk tujuan mitigasi. So jadi maklumat boleh digunakan bagi tujuan perancangan, pemantauan dan mitigasi. So dalam banyak aspek, sama ada bencana, pengurusan sumber, ataupun pembangunan, pemantauan kepada aspek-aspek aktiviti-aktiviti dinamik yang berlaku di atas permukaan bumi. Baik, itu dia. Ya, fungsi asas itu sendiri dah menunjukkan banyak manfaat yang diberikan dalam sistem aplikasi remote sensing pelbagai sektor ini. Cukup menarik kan? Saya pun cuba untuk memahami ni term-term yang ada kan dekat teks yang dikongsikan pada saya ni. Baik, dan ada banyak projek-projek utama. Saya rasa tadi mungkin dah disentuh sedikit oleh Encik Azli, dan saya tengok dekat sini sistem pengurusan denggi pada juga ni. Ya. Kita bersama dengan Kementerian Kesihatan, saya ingat awal 2012, dah lama. Pada ketika itu macam mana kita nak membantu Kementerian Kesihatan memantau wabak denggi itu sendiri, ataupun mengenal pasti kawasan wabak dengan cepat, berdasarkan maklumat yang dibekalkan oleh satelit remote sensing. So alhamdulillah kita berjaya, dan hari ini dengan adanya sistem yang kita bangunkan itu, Kementerian Kesihatan telah mampu memastikan urusan untuk mengawal, merancang dan juga menanganilah wabak denggi seluruh negara dengan lebih cekap dan berkesan lah. Itu dia. Kan banyak saja manfaat teknologi angkasa ini kepada kita, dan itu tadi untuk teknologi angkasa yang memberi banyak manfaat kepada pengguna, kepada rakyat Malaysia secara khususnya. Bagaimana pula MISA yang menggunakan teknologi angkasa ini dalam aspek kesejahteraan rakyat, Encik Azli, secara ringkas? Baik, sebahagian yang saya sebutkan tadi ialah apabila kita bermula dengan segmen pengguna. So kita nak pastikan teknologi ini bukan saja membantu dari segi menyelesaikan masalah, tetapi bagaimana teknologi ini juga untuk membantu meningkatkan kesejahteraan hidup dalam aspek ekonomi. Ikan tu sebagai contoh tadi, bagaimana melipat kali ganda teknologi ini dapat memberikan penyelesaian ke arah itu. Begitu juga kita dalam konteks bagaimana nak membantu negara menangani isu-isu bencana umpamanya, dan begitu juga bagaimana kita nak meneroka sumber ekonomi baru negara dalam konteks tanaman, food security, begitu juga dalam aspek aktiviti kepada rakyat di luar bandar. Contohnya kita pernah membantu jabatan kerajaan yang menguruskan tanaman kenaf. Kita nak melihat kat mana kawasan yang sesuai dan berapa banyak kawasan itu. Apatah lagi dalam keadaan negara untuk memastikan segala bantuan diberikan dalam keadaan yang tersebar, dalam bentuk pertanian umpamanya. So dengan yang disediakan oleh satelit remote sensing, kita boleh kenal pasti adakah kawasan itu ditanam dengan padi atau ditanam dengan tanaman lain. Yang sekaligus akan memastikan bahawa di situ ada subsidi yang tersasar boleh diuruskan boleh dengan lebih baik dan sebagainya. So bukanlah kita nak mencari salah sebenarnya, tapi kita nak mendidik bahawa kita perlu buat benda yang betul. Ketelusan itu. So benda yang telah berlaku pada saya dah berlaku. So yang kita nak kehadapan itu. Jadi kita tidak boleh selesa dengan sedia ada. Saya percaya kalau kita ada semangat untuk bergerak dengan lebih pantas ke hadapan, kita perlu juga meneroka inovasi-inovasi baru dalam kehidupan kita. Selaras kita sebagai khalifah di permukaan bumi, untuk mengurus kita perlukan
tools atau equipment. Betul. Ya, dan teknologi angkasa adalah salah satu tools yang boleh membantu kita dalam menyelesaikan masalah, menghadapi masalah atau merancang pengurusan itu. Baik, itu dia perkaitan tentang kesejahteraan rakyat dan juga teknologi angkasa ini. Baik, sebelum kata kita berakhir, ini tentang 5 2023. Ada yang menarik yang nak dikongsikan oleh Encik Azli, silakan. Baik, kita bersyukur sebab 5 ni adalah satu trademark kepada negara kita dan betul. Kali ini adalah satu lebih menarik kerana 5 kali ini akan memaparkan apa yang dipanggil cluster space tech, teknologi angkasa secara khusus. Baik. Di sini kita meneroka bagaimana kita nak berkongsi dengan rakyat keseluruhannya, the whole world. Teknologi angkasa ni manfaat dan perkembangannya di seluruh dunia. Dia akan melibatkan teknologi pelancar, dia akan melibatkan teknologi satelit dan dan juga manfaat di peringkat hiliran kepada teknologi angkasa. Dan kali ini insya-Allah tahun ini pada bulan 5 nanti kluster space technology ni akan bukan saja menghidangkan pameran kepada teknologi angkasa itu sendiri, tetapi kita nak berkongsi juga dengan pelawat-pelawat ataupun yang akan menghadiri 5 berkaitan dengan status terkini kemajuan teknologi angkasa di seluruh dunia melalui persidangan-persidangan. Kita ada persidangan yang melibatkan penyelidikan dan pembangunan. Kita ada juga persidangan yang melibatkan industri, local industri dan juga industri di antarabangsa yang boleh dimanfaatkan bagi tujuan merangsang aktiviti pembangunan ekonomi negara melalui teknologi angkasa. Dan begitu juga beberapa perjanjian kerjasama yang akan dimeterai sepanjang 5 itu nanti. Dan lebih menarik, kita ingin merangsang generasi muda untuk terus melihat teknologi angkasa adalah satu teknologi maju yang bukan saja perlu dikuasai tapi perlu dimanfaatkan untuk tujuan sendiri, kesejahteraan dan juga pembangunan negara. Okey, baik, cukup menarik itu dia 5 pada 23 hingga 27 Mei 2023 nanti. Apa-apa ini saja masa kita ada. Cukup menarik sebenarnya perkongsian ini tentang perkembangan teknologi angkasa di Malaysia. Sahabat kita juga ucapkan terima kasih kepada Tuan Pengarah katanya atas penjelasan yang terbaik katanya. Baik, apa-apa terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Geospecialist Haji Azli Kamil Napiah yang merupakan Ketua Pengarah dari Agensi Angkasa Malaysia MAISA, kerana bersama-sama dengan kami dalam program Temu Bual dalam program Jendela Fikir yang pada waktu ini. Terus saja setia dengarkan kami di Bernama Radio untuk anda. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Inilah Bernama Radio untuk anda.